Okey. Hai Dr. Haziq. Hai, Assalamualaikum. Okey. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright. So dah clear? You can hear me? Alhamdulillah, yes. Okay. Welcome to the Mora TV. So ramai, actually tadi sebelum kita live, sangat ramai dah share. I think dah more than berpuluh-puluh malam ni. And ramai Okay, yang tengok, our friends ramai tengok malam ni. So you okay. can Hello, invite them. hello. Hi Ah, guys. Alright. So untuk siapa yang tak kenal lagi Dr. Haziq ni, kita bagi chance untuk Dr. Haziq introduce himself first. Okay, go ahead Dr. Haziq. Okay, just want to make it short and simple je lah. Nama saya Dr. Haziq. Orang panggil saya Haziq saja. And apa ni? Saya berkecimpung dalam bidang estetik ni actually in the year of 2016-17 macam tu lah if I'm not mistaken. I think we went into the same school, right Nadia? Yeah, actually Dekat. benda tu I ingat very funny story. So dia duduk paling bawah, hujung paling bawah, I duduk paling atas. Lepas tu masa nak panggil attendance kot, tiba-tiba dia bangun. Hi, saya Dr. Haziq. I macam budak ni macam kenal je kan. That was a really really fun time. Okay. So that was the first time lah I terlibat dalam estetik ni, went to the proper class. So masa tu kita panggil the MAC program, and until now yes I still bekerja dalam bidang estetik juga, and pada masa yang sama saya juga terlibat dalam pembelajaran estetik lah, macam MAC program juga macam tu. Alright. Okay. Alright. So, Dr. Haziq, he is actually a part of an organisation, Malaysian Aesthetic Certification. So, yang ni lebih dikenali sebagai MAC. So, MAC ni adalah antara yang kita panggil well established in Malaysia untuk doktor-doktor estetik. So mungkin admin boleh keluarkan poster MAC yang cun tu. Oh yeah. Okay. So, we met at MAC. So Haziq is actually I punya senior dekat universiti dulu. Tapi kita jumpa dekat MAC and ternyata kita dalam bidang yang sama, iaitu bidang estetik. Yes. Okay. So actually I invite you pada malam ni actually because one of our customers dia tanya macam mana nak pilih skincare untuk lelaki, and then a lot about skin problems. Rupanya actually kaum lelaki ni dia macam terpinggir tau. They don't know where to go to get information untuk skin. Ataupun kedua ialah they don't get the right information. So malam ni we have Dr. Haziq to be a part of our show. Okay. Alright. So nanti kita akan talk a bit more about MAC. Sebab malam ni I think kan ramai juga yang interested nak tahu tentang MAC, bila program tu akan dijalankan semuanya lah. Sebab as a doctor myself juga, I rasa ramai yang tak tahu tentang MAC program ni, but they are interested. So tonight nanti kita akan share about it. Okay. So alright. So kenapa as a guy, sebagai seorang lelaki, kenapa you boleh masuk dalam estetik? Okay. Kalau ni nak based on the real story lah actually. Actually I terlibat dengan estetik ni secara tidak sengaja. So to be exact, masa tu tengah buat circumcision lah untuk seorang budak kecil ni lah kan. Then tengah buat, and then sambil tu kita of course kita borak-borak sikit dengan dia punya caretaker, which is the father kan. So tengah-tengah buat tu almost settle lah the circumcision. Lepas tu dia cakap macam doktor tak nak masuk bidang estetik ke? Then I was thinking macam estetik tu apa kan. I had no clue lah that time macam tu kan. So malam tu juga sebelum tidur I search on the internet lah apa ni estetik kan. Bila I search estetik tu keluarlah MAC program, and dari situ malam tu juga I terus register MAC program, and dari situlah bermula perjalanan career I dalam bidang estetik ni sampailah sekarang. Oh, okay. Yeah. So it's a matter of macam a twist of fate lah. Macam tu jugalah kan. Tak plan pun sebenarnya.
actually ramai yang tak tahu sangat tentang estetik, and ramai yang tak tahu sebenarnya estetik ni adalah satu bidang. Dah keluar poster. Wow. Okay. Ramai yang tak tahu Awesome. estetik ni adalah satu bidang yang actually it looks simple but it's not. So maybe Dr. Haziq, you boleh explain a bit about MAC program supaya ramai tahu tentang program ni. So actually even I dah masuk MAC program and dah settle MAC program pun, and insyaAllah akan sit for LCP exam after COVID kita selesai ni kan. So sebenarnya sedikit sebanyak ramai kawan-kawan kita yang tak berapa tahu apa itu MAC program. Sebenarnya MAC program ni ialah sejenis suatu program khas dalam bahagian education lah, pembelajaran estetik di Malaysia, yang menawarkan program yang komprehensif untuk para doktor yang berminat ataupun yang mempunyai minat dalam bidang estetik. So MAC program ni terbagi pada dua, iaitu MAC program 1 part 1 and MAC program part 2. And MAC program part 1 ni meliputi intensive lecture. Semua kita akan belajar all the basic science pasal estetik, and then kita akan belajar sedikit sebanyak apa itu treatment yang terlibat dalam estetik, dan juga legislation lah, law yang terlibat dalam bidang estetik ni. And then bila selesai daripada part 1 ni, kita dah pass exam dia, kita dapat certificate dia, then only kita boleh enroll into part 2. Di mana part 2 ni dia akan fokus on hands-on training dalam aesthetic procedures. So dari situ dia ada almost 10 modules kat situ, termasuklah injectables, filler ke, botox ke, and then laser, ada fractioner, pigmentation, tattoo remover dan lain-lain lagi, termasuklah chemical peel dan juga for hair remover. Okay, so in total dia ada 10 modul lah dekat situ, di mana setiap doktor akan diberi penerangan khas semasa MAC2 program ni untuk cara-cara yang betul untuk melakukan treatment estetik tertentu. Dan selepas itu mereka diwajibkan untuk melengkapkan logbook masing-masing, dan selepas itu barulah mereka layak untuk menduduki peperiksaan LCP yang kita panggil LCP di peringkat Kementerian Kesihatan. Okay, so actually as I said just now, memang to become an aesthetic doctor is not that easy. Memang kena ada training yang betul, use the correct pathway, then also there's a lot of exams yang kita kena sit. So untuk siapa-siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang MAC program ni, macam mana kita nak contact ke apa ke? Okay, untuk siapa-siapa yang ingin tahu lebih lanjut, yang pertama dia boleh pergi ke website official MAC program tu, iaitu just search MAC program ataupun www.aestheticmedicalcertification.com.org.my www.aestheticmedicalcertification.org.my, ataupun pergi ke lapan social media di Facebook ataupun di Instagram, search for MAC program. And di situ kita boleh membantulah doktor-doktor yang berminat untuk mendaftarkan diri mereka untuk pengambilan pembelajaran MAC untuk bulan-bulan mendatang, insyaAllah. Okay, so Alhamdulillah, thank you so much. So untuk doctors yang tengah watch sekarang, sebab quite a lot juga actually dalam kita punya, saya tengok ramai yang nama-nama keluar yang I quite familiar with, a lot of male doctors, kawan-kawan kita juga ramai juga. So some of them might be interested in taking MAC. So insyaAllah kalau you are interested, you can go to the website and masuk MAC program. Okay, yes. So actually back to the topic pada malam ni, sebenarnya overall lah, adakah ni soalan cepu emas lah I nak tanya. Sebenarnya kan lelaki ni dikisah tak tentang penjagaan kulit? I nak tahu tu sebenarnya. Okay ni you tanya lelaki ke you tanya dekat I ni? You lelaki kan? Ayalah, Amin lah, macam kenapa you tak tanya? Okay lah, I'm a bit confused. Macam actually. I think ada macam a few golongan kot. Contoh I punya husband kan, dia macam as long as dia nampak okay, then whatever lah, macam tu. Yes, betul. Tapi hakikatnya kebanyakan lelaki actually termasuk yang tengah bercakap ni, sebenarnya awal-awal pun
I tak ambil peduli sangat lah pasal I punya kulit ni sebenarnya kan. Tetapi selepas kita dapat macam uh, uh, apa ni, pencahayaan orang cakap, kita dapat nur lah Nur lah. dapat nur di mana kulit kita ni dia bersalin lebih kurang 21 ke 28 hari, and then yang kat luar ni semua all the dead cells, tisu-tisu yang mati, dan di mana tisu-tisu yang mati ni kalau ikut logik buat apa kita nak simpan kan. So baik kita remove, keluar asingkan tisu-tisu mati ni supaya kulit kita nampak lebih cerah dan ceria lah, macam tu, lebih bermaya lah buat kata orang kan. So basically memang betul pun kebanyakan lelaki lah antara golongan yang kurang memberi perhatian terhadap kulit ni lah dibandingkan dengan kaum wanita lah. Itu pemerhatian saya juga. Okay, alright. So dah dapat jawapan, the answer I've been searching for. Okay, so ramai yang baru join pada malam ni. So I interframe sekejap siapa yang first time join kita pada malam ni. We will be giving out 3 hadiah. So hadiah ni I rahsiakan. Kita akan pilih, cara kita pilih is tolong share kepada 10 group, tag at least 5 rakan-rakan korang, and then tanya soalan. Ramai, so many doctors tonight. Okay, hi semua. Okay, so alright, so apa masalah kulit utama yang dihadapi lelaki? Okay, masalah yang dihadapi oleh lelaki tu sedikit sebanyak hampir sama yang dihadapi oleh perempuan. Cuma yang boleh saya katakan di sini, kebanyakan lelaki dia mempunyai masalah jerawat, and then masalah kulit yang berminyak. Okay, dibandingkan dengan kulit kering, kebanyakannya terlalu berminyak lah, sampai nampak terlalu shiny kulit diorang macam tu. And selain tu, yang lain-lain tu saya nampak seperti masalah jeragat kan, masalah pori-pori dia besar, dan sangat sedikit sekali yang masalah structural lah, maksudnya bentuk muka dia lah kan. Gitu. Okay, more to skin problem lah. Memang dalam aesthetic practice, I tengok sebenarnya lelaki memang jerawat, parut jerawat, dua benda ni menjadi satu macam masalah yang agak besar, dan yang itu yang mendorong dia orang datang kepada aesthetic practices lah. Okay, so kalau Dr. Aziz, you boleh nampak tak comment section? You boleh nampak tak? Okay, so ramai yang dah start tanya soalan. Okay, so antara yang saya akan pilih malam ni untuk menang hadiah is kalau you all aktif tanya soalan, so that you punya persoalan boleh terjawab. Rugi tau kalau tak tanya soalan. Okay, alright. So kenapa kita tengok soalan pertama dekat sini, ada beza tak kulit lelaki dengan kulit perempuan? Ada tak? Secara kasarnya tak ada pun bagi saya kan, tetapi yang kebanyakan orang anggap ialah kulit lelaki ni dia lebih tahan lasak berbandingkan kulit perempuan lah kan. Ada ni ni. Oh ya. Tetapi in terms of kalau kita bercakap mengenai anatomi, struktur daripada kulit itu sendiri, sebenarnya lelaki dan perempuan dia sama saja kan. Kalau kita betul-betul belajar dalam bidang estetik sekalipun, ingat dulu tak Dr. Nadia, dulu kita belajar pun dia tak ada cakap pun kulit lelaki-lelaki dengan perempuan ni dia beza kan. So dia lebih ke ini semua kata-kata orang saja, tapi pada hakikatnya dari segi ilmiah tu kulit lelaki dengan perempuan ni dari segi struktur dia sama. Cuma mungkin dari segi penghasilan minyak dia kan, pori-pori dia mungkin berbeza dari segi jantina, dan juga kita kena lihat juga dari segi faktor umur, dari segi faktor jenis kulit dia kan, dan juga mungkin dari segi dia punya ethnicity dia. So banyak faktor yang memainkan peranan yang menyebabkan kulit bukan saja lelaki dibandingkan lelaki dengan perempuan, tapi kita lebih melihat kulit individu itu sendiri. And ini merupakan sangat penting bagi seorang doktor estetik untuk mengenal pasti apa masalah utama yang dihadapi oleh pesakit mereka supaya dapat membantu pesakit tersebut menyelesaikan masalah diorang.
Okay, so I rasa jawapan Dr. Haziq sangat compact. Sebenarnya kalau lelaki dengan perempuan, beza dia macam tu lah. Kalau perempuan, idea dia banyak tau. Kalau lelaki, pap, this is your answer. So memang best sangat kita jemput dia pada malam ni. Follow kita punya penonton hari ni pun memang sangat ramai. So usually kalau kita buat Demora TV ni, sometimes dia punya viewers tu boleh cecah beribu-ribu tau. Sebab memang apa yang kita nak cuba sampaikan adalah kita nak help the community, kita nak bagi people more knowledge. So untuk malam ni kita punya knowledge kita fokus untuk untuk penjagaan kulit untuk lelaki, and dah ramai yang tanya soalan. Kita wah memang sangat best lah. I suka sangat malam ni. Crowd malam ni memang sangat happening. Hai semua. Okay, so yang baru tengok ni tolong share kepada 10 group, tag kawan-kawan and then follow Demora and Setsi first. Okay, so I nak pilih pemenang pertama. I go shop. I nak pilih pemenang pertama untuk dapat kita punya hadiah. So I tengok sekejap. Okay. So untuk hari ni pemenang pertama I pilih Dayang Melayang. So untuk pemenang-pemenang korang tolong DM kita punya team dekat Demora. Okay. So kita punya team akan contact you and tell you how to get you punya prize. Okay, congratulations. So boleh tak kalau kita jawab a few questions before kita sambung topik kita pada malam ni? Boleh. Okay, so ada soalan daripada penonton, skincare rutin untuk lelaki macam mana ya? Okay, skincare rutin untuk lelaki macam mana? Dia nak tahu macam mana. Okay, yang saya boleh suggest, always go for the basic dulu. Okay, so for the basic at least kita kena ada skin cleanser. Okay, skin cleanser is the most basic in skincare compared to any other things lah. Okay, first thing first kena ada skin cleanser, and cuci muka at least 2 ke 3 kali sehari. Minimum pun bangun tidur, lepas bangun tidur masuk toilet tu of course kena cuci muka, and then after that before sleep is a must for me. Kalau untuk saya sarankan dekat terutamanya laki-laki yang di luar sana, kalau nak tidur malam tu jangan terus terjun dalam katil tu, at least spend some time untuk kita cuci muka. Sambil tu kita kena brush gigi juga kan, betul tak? So that's a cleanser lah. And selain itu selepas cleanser dia perlukan pelembab. Okay, and then selepas pelembab, sebab negara kita ni negara tropical, okay, most of the days memang banyak cahaya matahari, almost every single day banyak cahaya matahari, so kita perlukan SPF, sunscreen. Okay, and I think this is the basic 3 things yang perlu ada. Then only you guys boleh fikir benda-benda yang tambahan. So kalau tak ada benda 3 basic ni, jangan fikir untuk tambah-tambah benda lain dulu, serum lah apalah dan sebagainya. Don't think about that yet. Okay. Okay, alright. So memandangkan ada orang tanya pasal skincare, I nak interframe sikit tentang produk Demora, sebab ada orang tanya boleh ke orang pakai Demora skincare ni kalau lelaki? Jawapannya yes, boleh. Kalau you all nak purchase kita punya produk, kita punya consultant akan tell you punya skin sesuai ke tak. So for me, actually kita ada 2 produk yang kita yang still ada stok. You know during PKP banyak benda yang kita panggil tak ada stok sekarang. So 2 of our products yang kita ada sekarang ialah kita punya day cream with SPF 30 and also night cream. Okay. So apa kebaikan day cream kita ialah dia ada physical sunscreen actually. So untuk orang yang kulit sensitif, dia boleh pakai yang ini. Tapi untuk lelaki, tak payah pakai banyak sangat pun, dalam 2-3 drop sahaja dah boleh. Kita juga ada kita punya medical grade sunscreen dengan SPF 50. Sebenarnya ramai lelaki dia lagi prefer untuk pakai ni juga. Namun begitu yang ni dah out of stock. So since ramai yang lelaki mengalami masalah kulit oily, if you have oily skin, you don't need this. Tapi kalau you punya skin dry, you boleh pakai ni. So I dah interframe promote.
So siapa yang nak beli our products, you boleh DM kita and untuk dapatkan our products lah. But actually kalau let's say lah nak pergi drugstore kan, is there like a specific ingredient yang kita kena cari untuk lelaki? Ada tak? Kalau kita pergi macam Watson ke, kita pergi Guardian ke, kalau kita perasan lah, dia ada tulis macam pencuci muka untuk lelaki dan perempuan kan. Tapi sedikit sebanyak the correct measurement and formula itu tiada. It's just a classification menurut saya. Di mana ada setengah orang yang mungkin lelaki ni kulit dia sedikit sensitif, kita katakan kulit dia mungkin sedikit sensitif, lalu menyebabkan dia banyak memakai produk-produk yang macam lebih ke feminin, perempuan punya base, punya content macam tu. So bagi saya itu tak jadi masalah as long as content dia tu sesuai dengan kulit dia. Okay, so basically kena cakna tentang apa ingredients dalam produk tersebut. Betul, sebab saya baru terfikir, memang ada yang label for men kan, and ada for women. So sometimes a lot of people, a lot of men, they akan tend to ambil yang for men sahaja. Actually boleh pakai yang mana-mana asalkan you know the right ingredients suitable untuk you punya skin, betul tak? Exactly. Basically macam banyak yang for men tu dia formulated untuk control oily skin, untuk acne, more to that kan? Macam saya cakap awal-awal tadi, mungkin setengah orang dia mempunyai masalah kulit yang berminyak, and bila dilihat daripada data statistik yang mereka perolehi, dikatakan lelaki di Malaysia ni terutamanya mempunyai masalah kulit yang berminyak. So that's why mereka memformulakan ataupun mereka mensyorkan lelaki untuk memakai pencuci muka yang khas untuk kulit yang berminyak dan lalu nampak shiny lah macam tu. Okay, so ada yang tanya day cream Dermora ni boleh pakai malam ke? Soal jawapan dia yes, boleh pakai. Actually I'm using Dermora day cream pada malam ni sebab of dia punya effect dia untuk brighten you punya skin. So kalau korang nak buat live, korang pakai. Tak kisahlah nak pakai malam ke day ke, korang boleh pakai. Okay, so ada soalan tanya, kalau untuk produk lelaki, if dia pakai pencuci muka sahaja cukup tak? Pakai pencuci muka saja sebenarnya tidak mencukupi, walaupun kita ketahui bahawa setengah pencuci muka dia akan cakap okay, cleanser with additional moisturizer dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita kena ingat bila kita cuci muka, kita akan rinse muka kita dengan tap water kan, dengan warm water. So bila kita rinse muka kita, of course dia akan cepat kering kan, cepat kering, dan of course selepas itu kita masih tetap memerlukan pelembab. Okay, so basically ramai di luar sana kena setting minda yang ada yang tanya Dr. Haziq pakai skincare apa, tengok muka dia flawless kot. Anyway, so basically kita kena set minda untuk pakai that 3 basic steps yang Dr. Haziq cakap tadi kan. Okay, so ada yang nak tahu Dr. Haziq pakai skincare apa? Mungkin boleh bagi tips untuk lelaki di luar sana. Rahsia. Actually, okay lah. I have my own skincare product kan. Cuma so far I've been using it since the very beginning. I formulated this skin cleanser. So basically I use my own skin cleanser. Okay. Tapi malangnya dia tak ada di pasaran lah buat masa sekarang lah. InsyaAllah kita akan pasarkan lagi sekali lah pasal skin cleanser ni lah. Okay, alright. So, ramai yang tanya soalan pada malam ni. So, actually sangat interesting. We do have a few aesthetic doctors juga watching us.
So kita kena macam okay, hi guys, okay, tell the right thing. No problem. Okay. Alright, so untuk yang first time watch Demora TV pada malam ni, tolong share kepada 10 group, tag kawan-kawan. I akan pilih pemenang kedua. Okay, so just now kita ada bincang yang masalah kulit lelaki ni lebih kepada jerawat dan parut jerawat. So macam mana nak rawat kedua-dua masalah ni and skincare yang perlu dipakai? Oh, kita lebih ke skincare lah, about the rawatan sekali ke macam mana? Boleh dua-dua. Okay, so basically bila diorang mempunyai masalah kulit yang berminyak dan berjerawat contohnya macam tu, and kita kena lihat usually approach yang saya akan lakukan kalau saya melakukan konsultasi lah dengan pesakit di klinik tu, kita akan fokus kepada dua benda dulu. Kita tengok muka dia and then kita tengok dia ada masalah structural ke ataupun dia punya complexity, dia punya complexion. And then if dia masalah di jerawat dan berminyak, of course dia punya problem tu lebih ke complexion dia, iaitu bukan structure, which is the permukaan kulit dia sendiri. So bila permukaan berjerawat tu kita kena tengok dengan lebih mendalam lagi sama ada dia jenis orang yang menghasilkan kelenjar peluh dan minyak yang banyak ke, kan? Sebab dari situ kita boleh expect juga yang okay, this type of person dia seorang yang senang sangat mengeluarkan peluh dan juga minyak daripada pori-pori muka dia macam tu. So dari situ kita boleh memberi cadangan lah dekat dia untuk melakukan beberapa treatment. And treatment ni ada pelbagai. Ada pelbagai treatment yang boleh ditawarkan di klinik estetik untuk menghadapi masalah kulit berminyak ataupun jerawat ni. Benda paling simple sekali yang favourite saya lah from the beginning, saya suka chemical peel, kan. Chemical peel yang superficial pun bagi saya dah cukup bagus compared to medium. So kita ada different strength of chemical peel yang kita boleh tawarkan kepada individu tersebut supaya kita boleh membantu dia untuk mengurangkan masalah kulit dan juga jerawat. Sebab chemical peel ni not only untuk masalah kulit berminyak, tetapi jerawat pun dia membantu untuk dirawat juga, di samping maybe diperlukan ubat oral antibiotik untuk kes-kes jerawat tertentu. And selain chemical peel, ada juga rawatan lain seperti rawatan laser yang boleh kita tawarkan, rawatan microneedle dan juga microdermabrasion, kan. Okay, so sebenarnya kalau di Perak, di Manjung actually, kita ada Dermora Skin Center. InsyaAllah lepas PKP ni, kalau ada yang lelaki yang nak buat treatment, boleh datang ke Dermora Skin Center. So if you are in somewhere else, there are a lot of aesthetic doctors out there. You boleh Google and baca tentang dia punya reputation and dia punya tempat untuk dapatkan rawatan yang terbaik lah. Okay, so sebenarnya ramai yang tak familiar tentang treatment yang ditawarkan, ataupun kedua tak ramai yang tahu tentang contoh dia ada jerawat, so they usually try to self-treat themselves, which is causing something to be worse. So apa advice untuk orang-orang macam tu yang dia takut nak jumpa estetik doktor? Nombor satu mungkin takut mahal, ataupun kedua ialah sebab dia tak familiar tentang dunia estetik ni. Okay, nasihat saya kalau seseorang individu itu mempunyai masalah kulit, apa sekali masalah sekalipun yang berkaitan dengan kulit, jumpalah orang yang bertauliah untuk membantu anda. Itu the first point lah. And then apabila anda ke mana-mana klinik estetik yang mempunyai perkhidmatan mereka di sekitar tempat anda, sama ada di Perak ataupun di Kuala Lumpur dan di seluruh state di Malaysia ini, dan janganlah takut kerana kita ada step-stepnya, di mana kalau kita berjumpa dengan doktor tu, of course kita akan pergi berkonsultasi dengan doktor tu. Jangan fikirkan terus nanti kalau jumpa doktor ni nanti kena bayaran tinggi dan sebagainya. Kita kena ingat hak kita sebagai pesakit, okey, di mana sebagai
Ya, walaupun di klinik estetik ni bukan the real sakit, lebih ke masalah macam kecantikan dan sebagainya, tapi anda masih mempunyai hak sebagai seorang patient untuk menentukan apa yang akan dilakukan terhadap kulit anda. So jangan takut, jumpa doktor dulu dan konsultasi dan discuss dengan doktor. Itu cara yang terbaik. Jangan fikir mengenai treatment kerana doktor itu sendiri yang akan membantu anda untuk memberi option treatment yang boleh dilakukan, yang bersesuaian dengan kehendak anda juga macam tu. So secara tidak langsung anda akan lebih berkeyakinan untuk menyelesaikan masalah kulit anda. Tiada rasa malu lah bagi saya. Okay, so malam ni actually Dr. Haziq, kita dah ada lebih daripada 100 orang share pada malam ni. So kita nak ramai lagi orang share. So siapa yang baru masuk ataupun belum share, tolong share kepada 10 group, tag at least 5 rakan-rakan anda, follow and Sexy First Dermora. Sebab malam ni kita nak kongsi ilmu tentang kepentingan untuk menjaga kulit untuk lelaki. Dan jangan lupa kita ada offer hadiah, kita ada lagi 2 pemenang kita nak cari dan semua yang komen akan dapat e-book pada malam ni. So actually kan, kalau selain daripada skincare, ada tak penjagaan makanan atau suplemen yang orang lelaki kena makan? Suplemen tu is very subjective to me, okay. Tapi suplemen yang boleh diambil contohnya macam yang saya tahulah so far lah, macam suplemen untuk dia punya SPF kan, SPF suplemen. Sebab macam kadang-kadang kita perasan yang kalau kita apply dekat kulit kita, the sunscreen ataupun SPF nama lain dia SPF, dia punya ketahanan krim tu tak bertahan lama kan. So sometimes orang akan upgrade sekali dengan pengambilan ubat-ubat oral lah untuk SPF ni. Yang lain bagi saya tak perlu kot, kecuali kalau masalah-masalah yang sangat mengharuskan mereka mengambil ubat oral, contohnya oral antibiotik. So mereka haruslah mengikut saranan doktor berapa lama perlu diambil dan perlu dihabiskan antibiotik tersebut. Okay, alright. So mengenai jerawat kan, agak-agak kan, kenapa lebih ramai lelaki dapat jerawat daripada perempuan? Kalau menurut statistik pun 3:1 ratio of men have acne compared to women. So ni soalan, adakah skin lelaki ni lebih senang nak jaga? Sebab tengok muka lelaki jarang break out, terbalik pula. Okay, sebenarnya macam ni, kebanyakan lelaki yang kita tengok ada juga skin problem, iaitu jerawat, tetapi ada juga segelintir yang pakai sabun buku mandi pun licin je muka. Ada sebab hormon ke apa ke? Yes, sebab utama yang kita lihat banyak masalah jerawat ni terjadi pada kaum wanita bandingkan dengan laki-laki kerana masalah hormonal, di mana kalau hormonal itu kita boleh panggil satu terms di mana iaitu hormonal acne, di mana faktor hormon itu sendiri, ketidakstabilan hormon itu sendiri pada badan seseorang, terutamanya kaum wanita, yang menyebabkan terjadinya breakout. And benda ni saya perasan juga, terutamanya kalau macam dia baru nak period ke ataupun baru selesai period ke, biasanya ada masalah jerawat yang mengikuti dalam proses period diorang tu, macam tu, dibandingkan dengan laki-laki. Okay, so ada yang tanya, Dr. Haziq dah kahwin ke? Weh, dia punya bini duk tengok ni. Hang jangan macam-macam. Okay. Dah ada 2 anak dah ni. Dah ada 2 orang anak. Don't play, okay? Okay, so untuk siapa yang nak tanya tentang problem tak semestinya untuk skincare ataupun penjagaan kulit untuk lelaki, tetapi kalau ada apa-apa soalan tentang skincare, korang boleh tanya dekat comment section. Lagi banyak soalan korang tanya memang lagi best lah. Okay, so tadi Dr. Haziq ada terangkan tentang chemical peel. Boleh tak, sebab ramai yang tak familiar tentang term chemical peel ni, apa proses untuk melakukan chemical peel?
Okay, basically chemical peel ni adalah satu prosedur dalam rawatan estetik yang consider dia sangat dia bukannya invasif lah, dia dalam klasifikasi treatment estetik yang non-invasive. Okay, di mana chemical peel ni bersifat dia tidak akan mempenetrasi mempenetrate, dia tidak akan melalui lapisan kulit hingga terlalu dalam hingga menyebabkan kerosakan yang terlalu tinggi pada struktur kulit kita. So chemical peel ni lebih kepada superficial, so that's why dia dipanggil non-invasive treatment. And step dia tu sangat basic, simple step, di mana kalau seorang itu untuk nak melakukan rawatan chemical peel, dia first kali kita mungkin akan bersihkan dulu muka dia dengan any facial cleanser, and then kita baringkan dia di atas katil rawatan di pusat estetik center, dan kemudian kita akan pakai chemical peel agent di-apply pada kawasan yang kita punya target lah, our targeted area. Kalau kita nak apply chemical peel tu pada kawasan muka, so kita akan apply the agent pada bahagian muka. And jangan ingat chemical peel ni hanya pada bahagian muka saja ya guys, sebab ada setengah tempat yang memakai chemical peel, dan kawan-kawan dia saya di Indonesia juga ada yang menggunakan chemical peel pada bahagian-bahagian lain, iaitu seperti di punggung, di tangan, di badan dan sebagainya, atas alasan di mana chemical peel ni dapat menghasilkan satu permukaan kulit yang sangat lembut. Okay, so very interesting. Orang kalau dengar chemical laser ni dia jadi takut tau, especially kalau laser. So macam mana kita nak bagi tahu orang bahawasanya benda ni insya-Allah selamat, and apa ada risiko-risiko tak kalau kita buat laser atau chemical peel? Okay, yang pertama sekali sememangnya wajar bagi pendapat saya kalau seorang itu bila dia dengar terms yang baru, dia akan jadi panik, dia akan jadi takut, dia akan jadi tak pasti. So itulah tugas kita sebagai seorang doktor untuk memberi penerangan yang lebih terperinci mengenai suatu rawatan kepada pesakit itu supaya diorang akan lebih memahami. And bila diorang memahami, of course diorang akan bersedia untuk menjalani rawatan itu. And saya tidak menyangkal di mana setiap rawatan ada risiko, ada kesan sampingan dia. And risiko dan kesan sampingan ini juga perlu kita beritahu kepada pesakit, kerana the percentage untuk terjadinya risiko itu masih ada walaupun dia serendah 1 ke 10%. Okay? Dia tidak sampai ke 50% pun, tapi tetap tanggungjawab sebagai seorang doktor estetik kena wajib untuk menerangkan risiko-risiko ataupun kesan sampingan yang mungkin terjadi sewaktu rawatan ataupun selepas rawatan itu. Okay, thank you. So kita nak pilih pemenang kedua. So untuk siapa yang baru tengok, tolong share kepada 10 group, tag kawan-kawan, and then Haziq kau gelak tag kawan-kawan and then follow Dermora. Okay. So I nak pilih pemenang kedua. Okay, malam ni memang topik sangat hangat. Nama memang banyak keluar. So I pun nak pilih pun pening. Okay, mungkin Dr. Haziq boleh buat pilihan kedua untuk pemenang kita pada malam ni. Boleh nampak komen kat tepi-tepi tu? Okey, ni saya nampak komen daripada Tengku Norliza. Okey. So kita pilih dia sebagai pemenang kedua. Okey, tahniah Tengku Norliza. So untuk claim hadiah, tolong DM Dermora. Okey, so nanti tim I akan get back to you. Okey, memang topik malam ni memang sangat best. Banyak benda yang saya rasa saya belajar pada malam ni, sebab kaum lelaki ni susah sikit kita nak agak. Actually, siapa yang lagi complicated? Perempuan ke lelaki? Perempuan.
Okey, untuk siapa-siapa yang nak ada soalan, tolong tanya kat tepi ni, kat tepi atau kat bawah. So saya tengah tengok balik, tadi ada soalan, Dok, apa tips untuk ajak husband atau orang lelaki untuk turut jaga rutin penjagaan muka? Yes, any tips? Okey, tak nak share tips banyak-banyak lah, tapi tips ni saya rasa mungkin akan berkesan lah untuk korang ajak husband korang. Di mana ya kita sedia maklum bahawa kebanyakan perempuan ni kalau dia nak pergi buat facial treatment ataupun any skin treatment, dia jarang bawa husband dia. So apa kata korang buka sikit korang punya hati tu untuk ajak husband korang ikut korang ke ikut sekali melakukan skin treatment tu. Sometimes lelaki ni dia malu and dia malu dan dia tak pasti and dia perlukan exposure and kadang-kadang dia perlu dipaksa sikit kan. So why not korang just bawa husband korang pergi buat rawatan kulit bersama-sama kan. Bila sama-sama tu nampak sweet sikit. Mungkin boleh pilih satu tarikh yang special, anniversary ke, buat surprise ke, paksa dia kat situ. Blindfold ke kan, dia kata dekat klinik estetik kan. Okay. So actually memang di Demora Skin Center sendiri memang kita dapat a lot of our customers are initially women. Tapi when they are satisfied dengan treatment, dia akan bawa husband dia. So kalau husband nampak perubahan, dia akan macam query, kenapa muka you nampak lagi cantik? You buat apa ni? Dia dah curious. So you kena datang buat treatment dulu, bagi muka wow-wow. Husband you nampak, dia pun nak datang. Betul tak? Betul. Dia kena jawab betul. Okey, untuk yang dah kahwin tu bolehlah bawa husband. Mestilah kan. Okey, so kita nak pilih pemenang ketiga pada malam ni. Do you know kita dah bercakap selama 45 minit straight ni. Tak ada rest in between ni. Lama tu. Lama. So sebab memang sangat best malam ni. Okay, so kita nak pilih pemenang ketiga. Siapa yang baru join, tolong share banyak-banyak kepada 10 group. I nak malam ni kita punya share lebih daripada 200. Boleh tak? Okay. Ramai dah tag pasangan masing-masing. Nak buat treatment pada malam ni. Nak buat treatment nanti. Okay, alright. Okay, so korang jangan lupa share kepada 10 group. Tag rakan-rakan jangan lupa jangan tak tag rakan-rakan. Okey. So ramai yang kata nak buat surprise, PM tepi, siap ada yang PM tepi. Okey. Alright. So lagi satu, contohlah macam orang yang ada jerawat ni, dia takut untuk makan antibiotik. Ada cara lain ataupun semua orang yang ada masalah jerawat kena makan antibiotik? Okey, pertama sekali jerawat ni dia ada bermacam-macam kan. Sesimpel dari whitehead, blackhead pun itu masih lagi dalam klasifikasi jerawat juga. Sampailah yang kelas-kelas ekstrim yang orang panggil jerawat batu tu kan, acne conglobata kita panggil. So biasanya bila jenis jerawat-jerawat yang tertentu, especially yang kita nampak macam ada nanah sikit kan. Okay. So kebanyakannya biasanya kes macam ni sangat memerlukan wajib diberikan antibiotik. Okay, kerana kita perlukan antibiotik untuk membunuh P. acne itu sendiri yang tersimpan di bawah kulit individu tersebut lah kan. Dan untuk klasifikasi ni mereka diwajibkan untuk mengambil antibiotik dalam tempoh tertentu. Okay, walaupun untuk kes yang macam just whitehead, blackhead, mungkin mild type of acne lah, macam dia ada jenis yang pustular type yang ada bernanah tapi bernanah dia mungkin tak terlalu banyak. So benda yang macam tu untuk jenis yang seperti itu masih lagi kita boleh merawat tanpa adanya antibiotik terlebih dahulu. Tapi ini memerlukan pemerhatian yang khusus daripada doktor, di mana dari setiap appointment yang diberikan, kalau macam tiada keberkesanan dan mungkin perlu ada bantuan daripada antibiotik itu sendiri.
Okay, alright. So ada gangguan sikit pada line. Okay, so semua orang dengar, masih dengar? Okay, alright, line clear ke? Okay. Okay, Hello. alright. Boleh dengar ya? Hmm. Okay, so sekarang pun dah 9:48. Usually kita akan we keep the minimum sebab malam pun semua orang ada anak-anak semua kan. I pernah live anak I pop dah masuk. So sekarang ni ada tahu taktik pukul 8 sharp masuk, pergi tidur. Okay, pukul 9 boleh live dengan peaceful. Okay. Alright. So share pun ramai dah share. Okay. Alright, so kita nak pilih pemenang ketiga untuk malam ni. So siapa yang belum menang, tolong share banyak-banyak. Lepas tu boleh hashtag Demora. Boleh hashtag Demora. Siapa yang ada soalan, boleh tanya sementara Dr. Haziq masih ada dekat kita punya show. Okay, ramai yang tengok malam ni Okay, so actually sekarang Dr. Haziq you practice dekat mana? You ada klinik ke? So actually like I said, kalau klinik tu di Johor Bahru, okay, and kalau di KL ni kita kerja office lah, lebih ke macam bahagian pentadbiran macam saya cakap tadi. Selain MAC program, kita ada juga program untuk beauty therapist, di mana kepada siapa-siapa di luar sana yang berminat untuk mempelajari estetik dengan lebih mendalam lagi, diorang boleh join kita punya program, iaitu kita panggil dia IAAA, International Aesthetic Academy, IAAA lah kita panggil, ataupun ProCAT, di mana ni program ni khas untuk mereka yang bukan doktor untuk mendalami bidang estetik. Okay. So maksudnya ada chance untuk yang bukan doktor untuk ambil bidang estetik juga, tapi dia punya saluran dia adalah lain lah. So kalau dia Yes. ambil tu dia kena training berapa lama tu? Untuk individu yang mendaftarkan diri ke IAAA atau nama lain dia International Academy of Advanced Aesthetic, dia akan kelas selama 3 bulan, tapi dia akan breakdown into certain weekends lah kan, di mana untuk weekend yang awal dia akan melalui intensif lecture juga macam MAC program, tapi jumlah hours diorang ni tak sebanyak yang MAC program, kurang daripada 60 hours lah. Okay. And then pada masa yang sama mereka pun ada practical programnya juga, di mana diorang akan belajar benda-benda basic seperti microneedle, chemical peel pun ada, tapi yang low percentage. And then dia ada IPL juga untuk hair removal. And then dia ada basic facial cleansing pun kita ajar juga. So all the basic method untuk mempersiapkan diri mereka apabila nanti mereka nak membuka skin center mereka sendiri, ataupun mereka nak bekerja di mana-mana klinik estetik. At least diorang dah ada kelengkapan dan basic mengenai ilmu kesihatan estetik. Okay, so pentingnya ialah kita pergi ke tempat orang yang kita panggil berpengalaman, knows what they are doing, sebab kita sebenarnya dapat juga cases di mana macam orang tu buat filler tetapi sebenarnya dia tak train untuk buat filler, buat botox tanpa satu kita panggil satu training yang betul, dan sebenarnya tu sangat merisaukan lah. So apa tips yang kita macam mana kita nak elakkan benda-benda ni? What is your advice to people untuk elakkan benda-benda yang macam tu? Maksudnya I nak elakkan benda-benda terjadinya side effect ke atau? Macam better sebab sometimes dia nak pergi tempat tu sebab dia murah. So the side effects are really bad. So apa advice untuk orang-orang macam tu? Okay, yang pertama sekali pergilah kepada doktor yang berdaftar. Then bila dah berdaftar, then kita tengok doktor tu seorang yang bertauliah, sebab tak semua doktor dia specialize
dalam bidang-bidang tertentu di dalam estetik ni. Maksudnya kita kadang-kadang kita boleh dengar, oh doktor ni dia bagus buat botox, doktor ni dia bagus buat filler, doktor ni dia bagus buat estetik. Whatever it is, you have to make sure yang doktor tu seorang yang bertauliah, terutama seorang doktor estetik. Dan yang kedua, you kena datang and dapatkan consultation lah, dapatkan penerangan dengan lebih lanjut. And it's okay kalau you nak consult dulu pun, then you decide later pun, for me no problem. Yang penting seorang pesakit tu yang datang sebab dia yang akan buat sesuatu di kulit dia sendiri kan. So dia berhak untuk mengambil masa, dan bagi saya itu satu perkara yang wajar untuk seorang itu mengambil keputusan untuk apa yang akan dilakukan dekat muka kita, sebab apa yang kita lakukan dekat kulit kita, terutamanya wajah kita ni, most likely dia macam akan last forever, almost forever during your lifetime macam tu. So you need to be very very careful apa yang you nak buat dengan muka you sendiri kan. Okay. Termasuklah dengan doktor yang nak melakukan rawatan terhadap muka seseorang itu kan. So dia kena comfortable lah dengan doktor tu kan. Betul. As I said, bidang estetik ni bukan perkara yang mudah sebab kita bukan merawat orang yang sakit. So kita nak towards beauty and then skin problems. So kita mungkin ada masa untuk jawab last 2 questions, boleh ya? Okay, boleh. Okay, so ada 2 soalan. Satu, tolong kasih tips kurangkan dark spot atau hyperpigmentation. Dan soalan kedua, tips untuk eye bag atau dark circle, pakai eye cream saja cukup tak? Okay, yang pertama untuk pigmentation, always most pigmentation happens terjadi di negara kita disebabkan oleh sun exposure. So hati-hati jangan membiarkan diri kita terekspos dengan cahaya matahari dalam tempoh yang terlalu lama. Despite kita memakai sunscreen ataupun SPF untuk protect kulit kita daripada cahaya sinar UV, tapi always prevent benda tu daripada berlarutan lah. Okay. Tapi benda ni tak ada kaitan dengan those people yang pergi marathon ke, itu is out of scope lah kan. Tapi di mana cahaya matahari ni sangat merupakan salah satu punca utama lah kepada terjadinya banyak masalah pigmentasi di kalangan lelaki ataupun perempuan. And yang kedua ialah untuk mencegah eye bag. So actually eye bag ni masalah dia atau banyak terms yang kita panggil eye bag, ada panda eyes, ada dah macam-macam lagi. Tapi saya melihat masalah eye bag ni adalah lebih kepada masalah microcirculation, di mana setengah orang dia memang dah mata dia tu memang nampak bengkak sejak dari awal sampai dia besar. And benda itu sebenarnya agak sulit untuk kita perbaiki. Walau bagaimanapun dengan melakukan beberapa treatment, dia dapat improvekan eye bag tu. Dia tak mungkin akan menghilangkan eye bag tu, tapi dia dapat improvekan appearance eye bag tu, nampak lebih sedikit kurang prominent lah orang cakap macam tu. So ada treatment-treatment dia macam tu. Eye cream saja tidak mencukupi, sorry ya. Okay, so a lot of people they depend on something topical and dia takut untuk buat treatment. So insyaAllah after dengar penjelasan Dr. Haziq malam ni, ramai yang terbuka hati untuk buat aesthetic treatment, ramai yang lebih knowledgeable tentang skincare dan juga penjagaan kulit untuk lelaki. Okay, so tanpa membuang masa kita nak pilih pemenang ketiga. Okay, so untuk pemenang ketiga ni I pilih sebab banyak tanya soalan. So Hazrin Firdaus, Hazrin Firdaus, tolong DM Demora untuk claim you punya hadiah. Okay, thank you semua untuk tengok show pada malam ni, and thank you so much Dr. Haziq for spending time with us and explaining a lot. I hope semua orang pun belajar banyak benda daripada Dr. Haziq. And then ada apa-apa pesanan kepada penonton-penonton pada malam ni? Stay safe guys, and sama-sama kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 dapat diatasi secepat mungkin insyaAllah.
Okay, alright. Stay at home ya. Jangan PKP fasa ketiga ni dah start relax ya. Sebab kita nampak Alhamdulillah ada penurunan dalam kes. So Yes. thank you once again Dr. Haziq and thank you Welcome. semua. See you all tomorrow. I ada special slot. I akan bercerita tentang eczema. Sebab ramai yang DM ke Demora HQ nak tahu tentang eczema. So see you all tomorrow. Thank you Dr. Haziq. Have a safe stay PKP dekat rumah. Okay, InsyaAllah. bye. Welcome, bye-bye. Assalamualaikum. Salam.